Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang amat mulia ini Allah Ta'ala masih lagi memberikan peluang kepada kita untuk bersama-sama dalam majlis ilmu pada malam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati kita dan memberikan ganjaran pahala yang besar kepada kita, insya-Allah, sebagai bekalan juga kepada kita di hari akhirat kelak, insya-Allah. Pada malam ini kita akan sambung siri kuliah kita, kitab kita, iaitu kitab Irsyadul Ubad, yang mana pada malam ni kita masih lagi membicarakan tentang kepercayaan ataupun iman kita, akidah kita, dengan apa yang diberitahu berdasarkan kepada apa yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu dia, iaitu Al-Quranul Karim, dan juga melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan adanya kita dalam majlis ilmu ni, kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita sambung. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi 'ulumihi fid darain amin. Kata pengarang rahimahullahu taala, dan bahawa segala mukminin dikekalkan mereka itu mukminin di dalam syurga selama-lamanya, tiada menyentuhkan akan mereka itu di dalamnya syurga payah, dan tiadalah mereka itu dikeluarkan daripada syurga. Ini berkenaan dengan kepercayaan kita lagi, iaitu dia kata, dan bahawasanya segala mukminin, segala orang yang beriman, segala orang yang mempercayai, meyakini akan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh keyakinan. Orang beriman, dia tidak ada syak dan ragu lagi tentang ketuhanan, dia tidak ada syak dan ragu lagi tentang apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil orang yang beriman. Jadi orang mukmin dikekalkan mereka itu segala mukmin di dalam syurga selama-lamanya. Orang yang beriman, mereka ni akan duduk dalam syurga selama-lamanya, tidak ada penghujung. Khalidina fiha abada. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Bahawa sesungguhnya, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bahawa sesungguhnya orang yang beriman dan orang yang beramal soleh, untuk mereka itulah lahum jannatun, untuk mereka itulah syurga, yang mana dalam syurga tu ada sungai-sungai yang mengalir di bawah istana-istana, sungai-sungai yang mengalir di bawah mahligai-mahligai, khalidina fiha abada, padahal mereka itu kekal di dalamnya syurga selama-lama, tidak ada penghujung, tidak ada pengakhiran. Duduklah dia dalam nikmat sama-sama. Sebagaimana yang sebelum ni kita baca, dalam yang baris yang atas tu dia ada sebut orang kafir, orang munafik, orang syirik, musyriki, orang tu duduk dalam neraka selama-lamanya. Duduk dalam seksa, duduk dalam azab, duduk dalam neraka selama-lamanya. Demikian juga orang yang beriman, mereka ni duduk dalam syurga selama-lamanya, tidak ada penghujung. Tiada menyentuhkan akan mereka itu mukmin di dalamnya syurga payah. Orang mukmin yang duduk dalam syurga tidak akan disentuh oleh kepayahan. Maksudnya mereka ni akan sentiasa duduk dalam kesenangan, sentiasa duduk dalam nikmat, sentiasa duduk dalam kesenangan yang berpanjangan. Tidak ada susah, tidak ada payah. Atas dunia ni macam-macam tu. Ada kepayahan, ada kesusahan, ada sedikit musibah, ada masyaqqah, macam-macam. Ada bala, ada cubaan, ada bencana yang menimpa. Akhirat esok tak ada dah. Akhirat esok dia tidak akan menempuh kepayahan lagi.
Dan tiadalah mereka itu mukmin dikeluarkan daripadanya syurga. Tak duduklah dalam syurga sampai ke bila-bila. Mereka ni tak akan keluar dah daripada syurga. Mereka ni tidak akan dicampurkan lagi daripada syurga. Tak. Duduklah dalam syurga tu sampai ke bila-bila. Khalidina fiha abada. Ni i'tiqad ataupun akidah pegangan kita, bahawasanya orang yang beriman, mereka ni akan duduk dalam syurga sampai ke bila-bila, tidak ada penghujung. Demikian juga yang sebelum ni, orang yang syirik, orang yang kafir, duduk dalam neraka selama-lamanya. Sehingga Allah Ta'ala sembelih di antara syurga dan neraka tu maut, kematian yang dirupakan seperti kibas, yang mana malaikat diperintahkan Allah Ta'ala kepada malaikat sembelih kematian. Yang mana orang dalam syurga tak mati dah selama-lama, orang dalam neraka tak mati dah selama-lamanya. Duduklah dalam tu, kekallah mereka dalam tu selama-lamanya sampai ke bila-bila. Ni keyakinan kita, akidah kita, menyentuh tentang perkara ghaibiyat, perkara yang kita tak nampak lagi, yang akan kita tempuh di masa akan datang, iaitu di negeri akhirat, insya-Allah. Kemudian dia kata, dan bahawasa segala orang yang mukminin melihat akan Tuhan mereka itu mukminin di dalam syurga dengan mata mereka itu atas barang yang patut, dengan jalalnya, kebesarannya Allah, dan maha suci sifat kamalnya Allah. Okey. Dia kata, dan bahawasa segala orang yang mukminin, orang yang beriman, melihat akan Tuhan mereka itu di dalam syurga. Satu lagi perkara yang mesti kita kena yakini, perkara yang mesti kita kena imani, ialah bahawasanya orang yang beriman, dia akan melihat Tuhan di hari akhirat, di dalam syurga. Lihat tadi dengan mata kepala. Dengan mata kita ni lah kita akan dapat melihat akan Allah Subhanahu Wa Taala dalam syurga esok. Wa wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Tu ila rabbiha nazirah, kepada Tuhannya dia akan dapat melihat. Itu dari dalam Quran yang menunjukkan orang yang beriman, dia akan dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala dalam syurga. Atas dunia ni boleh lihat Tuhan tak? Tak boleh. Tak boleh lihat Tuhan seorang je. Tak boleh lihat Allah Subhanahu Wa Taala hanya seorang sahaja, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu pun bukan dia lihat atas dunia, dia lihat di Sidratul Muntaha. Sebab atas dunia ni tak layak kita nak lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala jemput Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala tajalli kan, Allah Taala memperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh. Sebab tempat tu adalah tempat yang layak dengan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan bermaksud Allah Taala duduk di situ, tapi nak menunjukkan bahawasanya di situlah tempat manusia ni layak tengok, lihat, pandang Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan di bumi yang hina ni. Atas dunia kita tak boleh lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada orang kata dia lihat Allah Ta'ala, kalau ada orang kata dia tengok Allah Ta'ala, sama ada dengan mata kepala, itu adalah bohong. Atas dunia tak boleh tengok Allah Ta'ala. Kita boleh lihat Allah Ta'ala bila? Dalam syurga esok. Kita boleh lihat Allah Ta'ala dalam syurga esok dengan mata kepala kita. Tapi melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi, dia kata dengan mata kepala, dengan mata mereka itu atas barang yang patut, dengan jalalnya Allah, dengan kebesarannya Allah. Maksudnya kita lihat Tuhan, bukan macam kita melihat mak kita. Kita melihat Tuhan bukan macam kita melihat ayah kita, bukan macam kita melihat makhluk. Kita lihat Tuhan, lihat dengan kebesaran Allah SWT. Macam mana lihat? Wallahu a'lam. Kita tak tahu lagi sebab kita tak tengok lagi. Orang yang tengok Tuhan dia akan tahu macam mana sedapnya, macam mana pandangan dia dengan Allah Subhanahu Taala. Atas dunia ni kita tak dapat nak rasa, tak tahu sebab kita tak rasa lagi. Bila kita rasa, bila kita tengok Tuhan, baru kita tahu macam mana sedapnya. Lihat Tuhan tak seperti mana kita melihat makhluk. Jauh beza dia.
dan maha suci sifat kamalnya Allah. Sebab Allah Ta'ala ni dia bukan ada rupa, bukan ada muka, bukan ada badan, bukan macam kita dah. Lepas tu macam mana? Wallahu alam, tak tahu dah. Nak tahu tak bila esok kita jumpa dengan Allah Ta'ala, bila kita melihat Allah Ta'ala dalam syurga esok. Kalau rasa nak tengok Tuhan, kalau rasa nak pandang Tuhan, kalau kita rasa nak tengok zat Allah Subhanahu Ta'ala, perlulah kita sediakan di atas dunia ni dengan bekalan-bekalan amalan-amalan kita, supaya kita dapat masuk syurga Allah Ta'ala dengan rahmatnya. Dan kita dapat, di sanalah kita dapat melihat zat Allah Subhanahu Ta'ala. Di situlah kita boleh tahu betapa sedapnya, betapa lazatnya, betapa seronoknya memandang zat Allah Subhanahu Ta'ala. Sebab dalam syurga, dalam banyak-banyak nikmat yang Allah beri dalam syurga, dengan makanannya, dengan bidadarinya, dengan mahligainya, dengan taman-taman syurganya, seronoknya macam-macam dalam syurga. Semua keseronokan, semua kesedapan, semua kelazatan, semua ada dalam syurga belaka. Tapi dalam banyak-banyak nikmat yang Allah Ta'ala peruntukkan dalam syurga, nikmat melihat zat Allah Subhanahu Ta'ala adalah nikmat yang paling besar, nikmat yang paling lazat, nikmat yang paling sedap sekali, yang tidak tertanding dengan mana-mana nikmat yang lain. Habis tu orang yang amalan dia banyak, lamalah dia tengok zat Allah SWT. Orang yang amalan yang kurang, tak banyak lah, kadang-kadang je boleh tengok zat Allah. Ada kalanya seorang ahli syurga ni, dia dapat melihat zat Allah Ta'ala setahun sekali. Ada kalanya orang dapat melihat zat Allah Ta'ala sebulan sekali. Ada kalanya setengah mukmin ni dia dapat melihat zat Allah SWT seminggu sekali. Ada kalanya dia dapat melihat zat Allah Ta'ala setiap hari, sekali sehari. Ada kalanya hamba Allah Ta'ala ni dia dapat melihat zat Allah Ta'ala sentiasa, tidak ada pendinding lagi, tidak ada hijab lagi. Tengok pandang semua zat Allah SWT. Dan itulah nikmat yang paling besar yang kita akan dapat dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah nikmat yang paling besar dalam syurga, iaitu kita dapat melihat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana zat Allah Ta'ala, macam mana sifat Allah Ta'ala, macam mana rupa Allah Ta'ala, wallahu alam. Sebabnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak sama macam makhluk, tak sama macam manusia. Itu etikad kita, pegangan kita, yang mana orang yang beriman dia akan dapat melihat zat Allah SWT di dalam syurga esok. Dan bahawa kita etikadkan kelebihan habis. Itu berkenaan dengan hari akhirat, perkara yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, yang wajib kita kena pegangi, yang wajib kita kena etikadkan, yang wajib kita kena yakini dalam hati, dalam diri kita. Itulah di antara perkara-perkara perkhabaran yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk pula kita dalam antara perkara lain yang mesti kita kena pegang. Dia kata, dan bahawa kita i'tiqadkan, kita kena pegangkan kelebihan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aturan mereka itu sahabat. Kita kena i'tiqad yang sahabat-sahabat Nabi ni, mereka ni mempunyai kelebihan, fadilat yang besar. Tak boleh kita nak hina para sahabat, tak boleh kita nak merendah-rendahkan para sahabat. Sebab sahabat ni, mereka ni mempunyai kelebihan yang tersendiri di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aturan mereka itu, sahabat-sahabat dia ada peringkat-peringkat dia. Ada hak dekat dengan Nabi SAW, martabat dia besar lah. Dan bahawa mereka itu sahabat adil, lagi kepercayaan. Sahabat-sahabat Nabi ni, kalau orang tanya siapa dia kat sahabat-sahabat Nabi, sahabat-sahabat Nabi ni siapa dia? Sahabat-sahabat Nabi ni ialah mereka yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika Nabi masih lagi hidup. Berjumpa dengan Nabi dan beriman dengan Nabi, yang mana Nabi masa tu masih hidup lagi. Ramai hak berjumpa dengan Nabi tapi tak beriman. Bahkan saudara-saudara Nabi, Abu Lahab, Abu Jahal,
tiap-tiap hari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sebab dia tak beriman dengan Nabi, dia tak termasuk dalam golongan sahabat. Walaupun dia orang yang dekat dengan Nabi dari segi persaudaraan, dari segi ikatan darah, tapi sebab tak beriman dengan Nabi, dia tak panggil sahabat. Ada orang yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tak pernah jumpa Nabi. Iaitulah Uwais Al-Qarni. Dia beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salah seorang sahabat Nabi berdakwah di Yaman. Dia beriman dengan Nabi SAW atas tangan para sahabat tersebut, tapi dia tak pernah jumpa dengan Nabi. Dan dia nak jumpa dengan Nabi tak boleh, sebab dia jaga mak dia yang sedang sakit pada ketika itu. Mak dia sedang tua. Sapalah dia jaga mak dia, sapalah Nabi SAW wafat. Tak pernah jumpa Nabi SAW. Maka dia tak panggil sahabat, dia panggil tabi'in. Walaupun dia hidup di zaman Rasulullah SAW, dia tak panggil sahabat, dia panggil tabi'in. Dan juga dia kena beriman dengan Nabi SAW ketika Nabi sedang hidup. Kalau kita beriman dengan Nabi SAW sedangkan Nabi dah tak ada macam kita, kan? Kita beriman dengan Nabi SAW, kita percaya dengan Nabi SAW, apa yang Nabi buat, semua kita ikut belaka. Tapi kita tak pernah pun jumpa dengan Nabi SAW, sebab kita bukan sezaman dengan Nabi. Dan kalau jumpa pun jumpa dalam mimpi sahaja. Orang jumpa dengan Nabi dalam mimpi, jangan bukan cara-cara orang juga. Kalau dia jumpa Nabi dalam mimpi pun, sekali pun, dia tak dipanggil sahabat. Sahabat ni orang yang berjumpa dengan Nabi dan beriman dengan Nabi ketika mana Nabi SAW masih lagi hidup. Jadi orang yang menjadi sahabat Nabi ni, mereka ada kelebihan yang tersendiri. Dia kata bahawasanya mereka itu sahabat ni adil. Apa maksud adil? Mereka ni tak pernah berbuat dosa yang kecil, dosa yang besar, dan tak pernah mengekali dosa-dosa yang kecil. Itu maksud kata adil. Lagi kepercayaan, mereka ni adalah orang-orang yang amanah, bukan orang-orang yang fasik, bukan orang-orang yang jahat. Tiada harus dimaki, yang tiada harus kita cela pada seorang daripada mereka itu sahabat. Tak boleh kita nak maki. Tiada harus ini bermaksud haram. Haram bagi kita orang yang beriman memaki dan mencela salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang dilakukan, yang dibuat oleh golongan Syiah. Orang Syiah, mereka ni mencela sebahagian daripada sahabat-sahabat Nabi, termasuklah Abu Bakar, Umar, bahkan Siti Aisyah, isteri Nabi pun dia orang tak suka. Sebab Siti Aisyah ni anak kepada Sayyidina Umar. Siti Aisyah anak kepada Abu Bakar. Demikian juga Hafsah anak kepada Sayyidina Umar, isteri Nabi. Mereka sangat benci kepada dia orang ni. Sampai mereka mengata sebahagian daripada sahabat Nabi ni masuk dalam neraka, na'udzubillah. Ni adalah perkara yang haram. Yang haram kita sebagai orang yang beriman memaki dan mencela para sahabat. Tak boleh. Tak boleh kita nak cela, tak boleh kita nak maki, tak boleh kita nak hina para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni kita ditegah daripada mencela mereka. Dan bahawa khalifah yang sebenar kemudian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali yang murtaba radhiyallahu anhum. Jadi kita insya-Allah sekat tu dulu, kita akan sambung lagi pengajian kita berkenaan dengan para sahabat. Dengan para sahabat, siapa dia kan sahabat yang termasuk dalam kategori khalifah, yakni pengganti selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada apa, kita akan sambung di masa akan datang. Sekat tu dulu, Allah Subhanahu wa taala a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.